perempuan sama, isteri sama. Kalau tak mampu tegur suami, kalau suami panas barat, baik jangan. Kalau kita pun faham, orang lelaki ni telinga dia tak tahan. Perempuan pula buat dia bukan tegur dia. Bila dia tu dalam kes-kes banyak kes yang melibatkan sampai bertumbuk ni, jangan pula. Bukan tak sayang, tapi bila bergaduh sikit, perempuan kita kena panas. Kita orang sabar lepas. Tak sedap, tegur dia dah. Ini kes-kes yang kita hadapi. Bukan yang suami tu jahat, tak jahat. Jadi orang perempuan kalau tak boleh tegur, jangan tegur. Cari orang lain yang suami hormat. Misalnya dia tak semayang, dia tak mau kerja dan sebagainya, cari orang hormat. Contoh, bapa suami, bapa mentua kita, minta dia tegur. Kalau ada imam ataupun sahabat-sahabat yang lebih tua yang suami dia hormat, minta dia tegur. Ada satu kes lepas saya keluar dalam panel ustaz bab kahwin, bab seks, saya keluar dalam panel ustaz. Ada orang tentang kat saya. Dia kata, ustaz, saya ini nak kahwin lari dengan pasangan saya. Tak mesti dia dah lari ni. Sebab saya nak kahwin dengan perempuan ni, mak dia tak bagi, ayah dah mati. Mak tak bagi. Sebab apa mak tak bagi? Sedangkan mereka dah buat cara elok. Anak perempuan dah kerja, dan lelaki dia pun dah bekerja elok. Sebab mak takut pendapatan bulanan tu bila dah kahwin, anak perempuan tak bagi lagi dekat dia. Anak lelaki dia ada semua tak menjadi. Ustaz tanah dan sebagainya. Jadi ustaz kena buat macam mana? Habis jumpa mak tak mau kahwin, buat macam mana? Dia pun dah bersedia nak lari ke Thailand, nak kahwin. Saya kata jangan jadi bodoh. Pergi ke Thailand tu, masalah lagi besar. Jadi saya nasihatkan dia pergi jumpa abang, paklung kepada ni pak saudara atau imam yang lebih tua, yang mak dia hormat, cerita masalah. Jangan lari ke Thailand. Saya jumpa banyak kes lari ke Thailand, macam-macam. Contoh kes terbaru, seorang perempuan kahwin di Thailand, isteri kedua kahwin di Thailand, orang Kota Baru. Balik ke Kota Baru, kita nak sahkan perkahwinan, kan? Ambil masa berbulan-bulan. Dalam tempoh tu, tiba-tiba isteri pertama dapat tahu suami dia kahwin seorang lagi. Apa berlaku? Perang dunia ketiga. Bila perang ni, isteri suami dia terdesak kan, marah sangat. Dia cerai dua-dua sekali. Ni cerai poligami mana? Dia cerai dua-dua sekali. Isteri pertama, isteri kedua. Jadi apa masalah? Masalahnya saat waktu bercerai tu, saya dah mengandung. Jadi bila suami ni yang menceraikan isteri kedua ni dapat tahu isteri kedua mengandung, dia tak jadi cerai. Dia lepaskan cerai, tak jadi cerai, hidup bersama kembali. Faham masalahnya apa? Dia tak rujuk. Dia dah cerai, lepaskan talak, dia tak rujuk, kemudian dia hidup bersama kembali. Dia kira rujuk atau tidak? Kemudian bergaduh lagi, bercerai lagi, kembali lagi. Jadi semua bayangkan masalah macam mana. Kahwin tak daftar, bercerai dua kali, tak daftar lagi, kemudian bersama tanpa rujuk. Banyak masalah. Banyak. Jadi jangan kahwin di sana. Ada juga kawan-kawan kahwin sana, tapi yang betul macam. Baik, itu suami mesti mempunyai akhlak yang paling tinggi di dalam keluarga. Dia yang paling baik, dia yang paling rajin bangun sembahyang, dia yang menggerakkan subuh anak-anak dan isteri dia. Baik. Memaksa rakyat berkhidmat bagi kesenangannya. Jadilah saya sebut, suami yang jahat, dia akan perah keringat isteri dia. Isteri kerja, duit semua masuk ke keluarga. Duit dia pergi mana? Kerja. Ingat, duit isteri yang kerja adalah hak dia. Kalau dia bagi, itu sedekah dia pada suami, ihsan. Kalau dia minta balik, tak terbayar dia, tak terbayar kita, termasuk bunga lagi. Faham? Tapi suami isteri yang bekerja nak sedekahkan kepada suami, tak ada masalah. Itu tetap dia ada sebagai sedekah yang dapat ganjaran. Dan sedekah yang paling terbaik, yang sedekah yang kepada orang berdekat dengan kita. Baik, tidak mempedulikan kesusahan dan rintihan rakyat. Dan suami yang jahat ini, dia tak peduli keadaan suami dia, keadaan anak dia. Contoh yang saya sebut tadi, janda anak 5 tadi kan. Saya tanya,
Isteri saya kenapa bercerai? Anak 5, 2 kembar, 5 orang anak tiba-tiba bercerai. Kenapa dia ceraikan? Sebab isteri tak bekerja. Jadi dia ceraikan suami isteri yang tak bekerja, berkahwin dengan isteri lain yang bekerja. Sebab tu dia. Padahal kerja tanggungjawab suami, bukan isteri. Satu dia. Dan dahsyat tak dahsyat apa kita punya undang-undang keluarga, isteri tak boleh buat apa. Isteri tak boleh buat apa. Yang terkini saya ingat isteri dia pergi jumpa suami sekali lagi, minta duit untuk belanja anak-anak. Dia bagi berapa? Sebulan 100 untuk 5 orang anak, RM20 seorang. Makan apa? Bayangkan, lelaki ni kalau baik balik, kalau tajai lah, tajai dulu. Serius. Sampai ke tahap tu. Saya lihat kita kena ajar masyarakat kita untuk bercerai cara yang terhormat. Kita kononnya masyarakat Melayu dan berbudaya. Kalau nak kahwin tu dengan tempat dia, dengan pelamin dia, berjumpa dengan pantun yang macam-macam. Kalau bercerai, bang, dia nampak cerai, hantar balik ke rumah mak ayah, macam drama sasa. Sedangkan dalam hukum Islam, selepas cerai, selepas talak, isteri boleh duduk lagi di rumah tu, nafkah kena bagi lagi. Sebab tu Allah kata, "Fa'imsaku bima'rufin aw tasrihu bi ihsan." Teruskan perkara dengan ma'ruf atau ceraikan dengan ihsan. Nah, ceraikan dengan ihsan. Nak cerai apa ihsan? Nampak? Baik, saya itu dulu bab khutbah ni, bab khutbah. Selanjutnya tuan-tuan nak baca sendiri. Tak ada soalan kan? Ini bukan anda bertanya Ustaz menjawab kan? Kena? Ke apa Ustaz bertanya anda menjawab? Pun boleh juga. Ini pemimpin tadi. Sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai ibu, ketua jabatan dan majikan. Sebagai ketua jabatan, misalnya Dr. Ibrahim kita ketua jabatan, dia kena pastikan semua anak buah semayang atau tidak. Bila saya sebut dulu, ramai yang kata, Ustaz apa masalahnya? Kerja kami pastikan dia orang buat kerja dengan baik. Dia orang semayang apa tanggungjawab kami? Tak. Dia orang semayang itu pun tanggungjawab kita. Anak buah kita semayang, kita tanggung lah. Anak buah kita buat pakaian tidak untuk aurat, kita tanggung. Saya ingat waktu di syarikat tahun ni, saya pengarah, saya dapat tahu pekerja perempuan dengan pekerja lelaki keluar berdua-duaan. Suami orang, isteri orang. Hak lelaki dan ustaz keluar berdua-duaan. Balik saya kena mula, kenapa keluar? Sedangkan perempuan dia tak boleh perempuan, boleh lelaki. Itu fitnah besar tu. Dia kata apa kat saya? Ustaz, kami keluar atas urusan keluarga, urusan kerja profesional. Ingat nafsu ni boleh profesional ke? Kan banyak pekerja ni, bila nak pulang makan keluar ramai-ramai. Laki perempuan bercampur. Kenapa tak asyik kan? Sebab fitnah nak berlaku mudah saja. Katalah saya keluar 2 orang lelaki, 2 orang perempuan. Kan? Halal lah belum? Pergi makan. Seorang lelaki masuk tandas, seorang perempuan pergi order makanan. Seorang lelaki, isteri orang, seorang suami duduk di meja, dia tunggu kawan-kawan dia. Suami dia nampak berdua-duaan. Apa kata suami dia? Suami dia bukan fitnah. Dan masalah dalam rakan keluarga ni dahsyat. Saya ingat saya dihubungi oleh seorang yang saya tak kenal. Dia dapat nombor dia berkawan. Dia kata dia seorang ustaz, berceramah macam dia lah, merata. Telefon saya ke sebelah, saya nak bawah duduk ke sebelah, telefon saya orang tidur. Apa masalah? Saya mahu cerita pasal dia pun cerita. Saya ada benda nak cakap dengan ustaz, saya tak kena cakap siapa. Apa masalah? Ustaz, suami isteri saya curang lelaki ni. Terdiam saya. Lepas tu nangis kan. Dia ajak saya jumpa. Okey, jumpa apa masalah? Masalah dia, saya kahwin seorang lagi. Isteri saya dapat tahu. Saya kata dekat suami tu, Ustaz dia curang, Ustaz juga curang. Ustaz curang halal, dia curang halal. Jadi apa masalahnya? Bila berlaku masalah itu, masalah keluarga itu, si isteri ni ada masalah, dia marah kat suami dia. Bila pergi kursus dengan rakan sejawat ni, cerita masalah keluarga kepada lelaki dia. Bila cerita tu, mula berkenan pergi di kursus.
Khususnya selalu kenal lelaki perempuan, dalam seminggu kenal. Kesana akhirnya sampai ke tahap isteri dia minta cerai dengan ustaz ni sebab nak kahwin dengan lelaki ni. Lelaki ni suami orang. Lebih dahsyat lagi, lelaki ini Kristian. Orang nak agama. Kalau isteri ustaz pun sampai tahap tu, isteri kita macam mana? Bodoh sangat ke isteri ustaz ni tahu kuatkan? Tak, tapi pergaulan dalam masyarakat, dalam sekolah, dalam kerja. Saya ingat saya di PTS dulu. PTS ni kebanyakan pekerja orang muda. Duduk kat island tu, letakkan kita ini perempuan anak darah, ini anak darah, depan anak darah, belakang anak darah. Jadi kita nak keluar macam mana? Susah, nak kentut pun semua salah. Akhirnya bawa laptop dudukkan meja lain. Setiap hari buat macam tu. Tak boleh. Bila saya ada syarikat sendiri untuk PSM, saya aturkan lelaki satu pihak, perempuan satu pihak. Tak salah. Itu tanggungjawab ketua. Kan? Dan sekiranya berlaku skandal misalnya di antara pekerja, masalah sama, kerja tidak lah. Tidak. Saya sebut ni banyak orang tak setuju, tapi memang tanggungjawab kita untuk ni. Sebagai pekerja, sebagai ketua kampung, sebagai jiran dan sebagai diri sendiri. Itu dah. Ini saya skip lah. Dan sekali, selamat memilih pemimpin yang membawa kita ke syurga, insyaAllah. Okay, ini 3 buku saya dengan PTS. Saya dapatkan di sebelah ni. Ada tak jawapan? Ada lah. Baik, satu lagi saya cerita ni. Selain saya buat 2 buku macam ni, selain ceramah, saya juga buat untuk wakafkan buku. Di Pulau Pinang ada sekolah nama Ma'hadul Azhar di Pulau Pinang. Itu sekolah saya dan Ustaz Irwan dulu sebelum kami ke Mesir. Jadi di sekolah ini sekarang dia ada program iaitu memahami 30 juzuk Al-Quran. Biasa dia nak menghafal Al-Quran, hafizuan. Banyak kan? Banyak. Berapa sekolah, berapa universiti yang pelajar silibusnya memahami 30 juzuk Al-Quran. Ada tak? Ada. Menghafal lain, memahami lain. Tak pernah. Hatta kami ni yang ke Mesir ni sampai PhD ni tak habis 30 juzuk saya. Tak habis. Besok pun tepuk-tepuk saya. Jadi sekolah ni dia mesti memahami 30 juzuk Al-Quran. Baik, apa nak ceritanya? Ceritanya di antara buku yang mereka nak gunakan ialah 2 buku sekarang, iaitu Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Quran, dan Tafsir Ayat Ahkam. Jadi buku ni saya nak wakafkan kepada mereka. Kepada siapa yang berminat untuk diwakafkan kepada pelajar ini, boleh wakafkan sebelah. Boleh beli dengan harga RM52, RM53 dan RM37 dan tinggalkan kepada saya. Saya postkan di sana. Apa beza wakaf buku ini dengan bagi kenuri? Mudah saja. Kenuri lepas makan tengah esok berak habis pahala. Kan habis? Buku ini pelajar akan baca sebagai teks. Ini beza dengan wakaf buku di sekolah-sekolah lain. Saya buat juga wakaf buku di sekolah lain. Kita bagi berbandar-bandar buku, letak dalam rak, ikut suka. Siapa nak baca, tak baca sudah. Tapi buku 2 ni akan digunakan sebagai silibus, sebagai buku teks. Berarti setiap pelajar akan baca daripada mula sampai akhir, dengan harapan setiap apa yang mereka baca, mereka amalkan, mereka ajar lagi, pahalanya kembali balik kepada orang Allah SWT. Dan kalau dia saja sampai kiamat, pahala yang tak habis. Sebab ilmu itu betul-betul terusan. Itu bezanya dengan makan nasi berani kambing. Beza. Kan? Okey, kalau faham? Okey, last sekali. Dia nak bercerita sikit. Kenal tu? Okey, ini cerita dia. Saya ada anak 2 orang. Ayah 1 dan ayah 2. Dan saya cukup menderita. Kenapa menderita? Penderitaan saya ialah meletakkan mereka ke sekolah mana. Anak saya yang pertama, Muhammad Wahbah Zuhaili nama dia, darjah 2. Dia boleh membaca sebelum umur 5 tahun. Saya ajar sendiri. Membaca sebelum umur 5 tahun. Bacaannya fasih, cukup lancar dan boleh menulis dengan baik. Sekarang novel-novel yang dibaca, dia tahu novel apa? Sama saya. Dia boleh baca.
Baru ni buku habis, dia tanya, abah buku yang sama saya tak ada lagi kan? Esok nak bawa beli pula. Dia nampak tahap IQ budak-budak tu. Jadi dengan tahap IQ macam tu, kita letakkan ke sekolah kebangsaan biasa, jahanam pula tu. Letak ke kafar biasa, jahanam. Lain yang kita ajar sebelum ni, doa makan, doa semua makan, pergi ke sekolah dan jahanam. Dan saya menderita, kemana sekolah saya nak hantar budak ni? Nak hantar ke sekolah agama, saya dah hantar. Tapi lebih banyak minta maaf saya. Lebih banyak apa? Luar dia nampak macam agama, dalamnya tetap sekolah. Dia ibarat apa, masjid. Luar nampak maghrib, dalam bukan masjid. Jadi saya menderita. Kenapa saya menderita? Sebab saya dulu ni, tuan-tuan dah tahu, saya tulis buku tentang solat, buku bahasa Arab ada. Saya ada lebih 30 buah buku agama saya tulis. Tapi saya dulu belajar di sekolah biasa sampai tingkatan 6. Tingkatan 6 tu tuan-tuan, saya tidak boleh membaca Al-Quran. Sedangkan saya pelajar bijak. Bayangkan berita saya. Sampai tingkatan 6 tidak boleh baca Quran. Akhirnya saya berhenti tingkatan 6. Masuk pondok, baru boleh baca Quran. Jadi anak saya tidak mahu jadi budak yang sama. Dan berkumpul ini ialah rakan-rakan saya sama belajar di Mahadul Azhar, termasuk Dr. Irwan kita. Kami berjumpa dan bincang untuk mewujudkan sebuah sekolah bagi mengumpulkan anak-anak bijak berumur dalam 7 tahun, 8 tahun sehingga 15 tahun ya, tuan. Anak-anak bijak ini dipertemukan dengan guru-guru yang pintar. Kami sendiri lah akan ajar guru yang pintar dengan sistem pengajian yang lebih cepat. Kami membayangkan bahawa anak-anak ini boleh masuk universiti sebelum umur 18 tahun, kalau boleh 14-15 tahun. Dan itu bukan mustahil. Sahabat-sahabat kami yang lebih muda, ada beberapa orang ke Mesir masuk universiti umur 14 tahun. 14 tahun kalau sudah dengar dia apa? PMR kan? PMR umur 14 tahun mereka ke Mesir masuk universiti Azhar yang subjeknya semuanya dalam bahasa Arab. Bukan seorang tu, ada 3 orang juga. Dan Dr. Irwan sendiri antara keluaran yang bijak, dalam umur dalam 37 lah, sudah ada PhD. Saya pun PhD juga, pengen habis dawat. Habis. Dia nampak gambarannya. Kenapa tidak kita wujudkan sendiri sekolah, kita sendiri ajar anak-anak kita sendiri untuk menjadi hebat macam ni. Dan kami ni berbincang ni di Salak Tinggi, berjumpa satu tempat yang ada 4 buah banglo baru siap, dan pemiliknya setuju untuk sewakan kepada kami di Salak Tinggi. Di 4 buah banglo ini akan menjadi sekolah kami. Jadi pendidikan ni dia memerlukan banyak pihak. Satu, guru yang bijak. Kedua, pelajar yang bijak. Ketiga, ibu bapa yang sanggup memberikan anak-anak ni. Keempat, yang penting, dermawan bagi membiayai semua ini. Sebab sekolah yang macam ini, kita tidak ambil guru untuk yang lepas SPM. Sebab guru yang kita cadangkan, kita nak bayar RM3,000 ke atas. Guru yang kita cadangkan untuk mengajar mereka ini boleh berbahasa Inggeris, berbahasa Arab, berbahasa Urdu dan berbahasa Turki dan hafal Al-Quran. Jadi kita kena bayar RM3,000 lebih untuk anak bijak macam ni. Itu maklumat lebih lanjut nanti boleh cerita dengan Dr. Irwan. Ini banglonya. Harapan kita nak mulakan bulan 12. Jadi anak-anak ini tidak akan ambil PMR dan sebagainya. Kalau perlu ambil periksa dalam umur muda, kita ambil di luar. So kita study, kalau anak budak ini sekarang ni hantar ke Mesir umur 14 tahun, tak boleh sekarang. Sebab nak ke Mesir mesti ada STAR. Nak ada STAR mesti ada SPM. Nak ada SPM mesti umur 18 tahun. Punya gila punya sistem. Walaupun budak boleh 14 tahun melalui SPM, tak dibenarkan. 18 tahun boleh. Jadi kalau budak-budak yang berjaya 14 tahun layak ke Mesir, kita ambil periksa di luar, level dan sebagainya. Itu angan-angan kami, akan kami usahakan. Saya cerita sebagai maklumat kalau berminat untuk bersama dengan kami. Baik, saya akhir dulu bicara buku saya hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rohim Rais di atas pembentangan dan diskusi buku yang amat mantap tentang kepimpinan, dan insyaAllah kita dapat amalkan dalam hidup
juga lah kepada tuan-tuan yang tidak berganjak untuk mendengar sampai kepuasan terakhir lah. Jam sudah pun menuju 10 minit malam. Jadi saya rasa saya tak perlu berlebih panjang. Cuma saya ambil kesempatan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang dapat hadir pada malam ini. Dan sebelum pulang, asalnya ilmu yang masih ada, ambillah pangkat, ambil konti dan sekali lagi diingatkan ada jualan buku Ustaz Rohidi di depan ni, dan juga di belakang tu ada kaunter khairat yang mana masih belum renew lagi yuran tahunan, boleh bayar, dan yang belum daftar boleh daftar barulah. Jadi sekian sahajalah pada malam ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan mohon tidak samalah yang terutama yang lelaki ni tolong kursi-kursi kita letak di tepi. So sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.